forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar bidasan Datuk Kamal Amir terhadap Adnan Yaakob. Apa Adnan Yaakob cakap? UMNO dah bungkus lipat. Kita baca sedikit. Bekas pimpinan UMNO, Datuk Seri Adnan Yaakob mendakwa parti itu akan lenyap tidak lama lagi susulan kekalahan teruk pada pilihan raya PRN lalu. Menerusi video 25 saat yang tular pada Selasa, bekas Menteri Besar Pahang itu berkata Presiden UMNO makin merudum sekaligus dilihat tiada peluang untuk bangkit semula. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Dia akan kita komen macam biasa. Seperti biasa yang saya lihat sekarang, amat mengecewakan sebenarnya. Amat mengecewakan bila saya mendengar dan lihat dalam tular di media sosial saudara. Berhubung tentang UMNO sebagaimana macam semalam lah. Itu bekas Menteri Besar Pahang. Bagi saya kenyataan Tok Nan tu, Datuk ini kita panggil Datuk Adnan Yaakob. Tapi beliau lebih dikenali di kalangan warga UMNO sebagai Abang Long. Tapi bila Abang Long boleh melontarkan kenyataan, kononnya dia bercakap dengan Tan Sri Muhyiddin waktu di Mahkamah Tinggi, malam katanya UMNO ni dah bungkus. Saya kata, itulah, Abang Long ni, Tok Nan ni kadang-kadang dia selalu melontarkan kata-kata yang agak kontroversi dan dia tak berfikir bahawa kenyataan tersebut menghiris hati dan perasaan warga UMNO. Kena ingat, dia dulu pernah jadi Menteri Besar. Memanglah sekarang ni, anda dah hidup senang lenang. Gaji Menteri Besar, pencen Menteri Besar, anda tak ada masalah. Boleh main golf hari-hari. Tapi bagaimana kami warga UMNO? Kenapalah UMNO dihina sebegitu, kata dah bungkus. Apakah begitu sikap seorang pemimpin? Saya haraplah sebagai pemimpin, kalau tak suka pun tunggulah. Janganlah kita buat sebarangan kenyataan. Jadi walaupun dia melalui Pah Merah dan hantar tulisan pada saya, jawapan pada Tok Nan. Apabila perkara itu tular dalam media sosial, dia menjawab. Katanya dia adalah anak kelahiran UMNO, sentiasa bersama UMNO, berjuang dengan UMNO. Apa yang dia cakap itu hanyalah gurauan. Bagi saya itu bukan gurauan. Gurauan yang menghiris hati warga UMNO. Jadi sebagai pemimpin yang pernah mendapat nikmat daripada rumah UMNO ini, janganlah menghina rumah UMNO. Saudara boleh bercakap pada seorang pemimpin. Saya bercakap berkali-kali. Sekarang nak marah, nak kritik pemimpin UMNO, kritiklah. Tapi jangan diusik rumah UMNO ni, saudara. Jadi Datuk Adnan Yaakob berhati-hatilah. Jadi sekali dah buat gitu, walaupun beliau mengeluarkan kenyataan, saya tidak nampak bahawa itu mampu untuk memadamkan rasa terhirisnya warga UMNO. Kita dalam mengalami keadaan suasana yang sedih. Kita kalah di Terengganu sampai 32-0. Kita kalah di Kelantan, tiba-tiba kata UMNO ni bungkus. Lepat bungkus katanya. Itu kenyataan yang tidak baik. Sebagai pemimpin yang pernah menikmati, anda pernah menikmati segala hasil dalam kehidupan anda melalui UMNO. Anda jadi kaya raya, jadi Menteri Besar, dapat pencen, tak ada masalah sekarang. Bulan-bulan masuk dalam akaun anda. Berapa lama anda jadi Menteri Besar, tiba-tiba anda boleh mengeluarkan kenyataan begitu yang menghiris hati warga UMNO. Kita bertekad, tak apalah, tak ada masalah. Kita kalah, kita tetap setia. Jadi orang yang tak setia pada UMNO, tak ada masalah. Kalau rasa nak tinggalkan UMNO, silakan. Saya bukan nak mengalau anda. Kalau anda tidak yakin lagi UMNO boleh bangkit, tak ada masalah. Ini macam-macam saya lihat, saudara. Kononnya mestilah Presiden letak jawatan. Tak habis-habis. Isunya apa sebenarnya? Apakah hanya kerana mestinya Presiden UMNO meletak jawatan, UMNO akan pulih? Apakah jaminannya? Anda Tuhan ke yang mampu untuk memastikan UMNO itu bangkit atau tidak? Jadi jangan saudara buat keputusan, buat saranan yang bukan-bukan. Dulu masa zaman Pak Lah, bila kurang saja hilang penguasaan 2/3 di parlimen. Semua sibuk suruh Pak Lah turun berhenti. Pak Lah berhenti kononnya, kalau Pak Lah berhenti, UMNO akan pulih, UMNO akan dapat kembali gemilang. Dan diganti Najib. Sama juga saudara, bila sampai masanya dia menurun-menurunlah. Zaman sekarang zaman penurunan. Sabarlah. Begitu juga bila Tok Najib jadi Presiden UMNO. Beliau dilanyak sebegitu rupa, minta suruh berhenti dan sebagainya. Dan orang yang minta berhenti, tak ada orang lain, mereka yang berada bersama dengan musuh-musuh UMNO.
Itu saja. Bila Datuk Seri Najib untuk berundur? Dulu kata Datuk Najib mesti berundur. Saya ingat lagi saya. Saya malah sebutlah nama budak hitam tu. Sama dengan mantan Ketua Puteri. Minta Datuk Najib. Kalau Datuk Najib berundur, UMNO akan pulih. Datuk Najib berundur. Dipimpin oleh Datuk Najib Zahid. Tak juga pulih. Sekarang ni Datuk Zahid. Datuk Zahid mesti berhenti. Apakah siapa ganti dia akan pulih? Katalah sekarang ni Datuk Zahid berhenti. Naik Tok Mak Hassan. Apakah Tok Mak Hassan tidak akan diserang? Naiklah siapa saja pun. Asalkan mereka itu terdiri daripada orang yang tidak sehaluan dengan Perikatan Nasional. Orang yang nak bunuh UMNO. Jadi matlamat ini saya minta warga UMNO faham. Sedar matlamat mereka. Mereka mahu supaya dikocakkan jawatan Presiden UMNO ini kerana kunci kepada kerajaan hari ini. Sebenarnya jawatan Presiden UMNO adalah kunci kepada kestabilan politik negara. Bila menjadi Presiden UMNO, beliau juga adalah pengurusi Barisan Nasional yang mengikat semua 30 orang ahli parlimen dari Barisan Nasional. Tak boleh menyeberang. Kalau mereka menyeberang, kena bayar 100 juta. Ini bawa akta lompat parti. Ini yang mereka cuba robekkan. Jadi bila Datuk Zahid tak ada, mudah untuk mengikut acuan mereka. Dan soal sekarang ni, kalau tak ada Zahid, nak ganti siapa? Siapa? Matlamat lain tak ada saya. Ini unsur-unsur mahu merosakkan hubungan. Sebab itu sekarang ni, masih lagi diwujudkan Datuk Zahid ni lah puncanya. Kerana bersetuju dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim membentuk kerajaan perpaduan. Dalam kerajaan perpaduan ada DAP. Itu aja dilagukan. Yang mengelagukannya ada orang sebelah sana. Yang kita ni warga UMNO terpengaruh. Buat apa? Sebab itu, bagaimana pandangan Ketua Bahagian Lak Datu. Saya bersetuju pandangan beliau. Katanya Padang Pilihan Raya 6 negeri telah pun dan juga pentah yang sesuai untuk kita melihat sejauh mana impak dan keberhasilan parti. Sebelum PRN negeri, pelbagai skill dan cara di peringkat bahagian parti, NGO, individu dan lain melobi untuk jadi calon. Kononnya mereka mampu menang bila bertanding. Hari-hari jumpa dengan presiden, telefon presiden, minta jadi calon. Kononnya nak mencabar idea dan rakyat akan milih mereka. Macam-macamlah cara mereka melobi. Akhirnya bila Datuk Seri Presiden bersetuju, apa jadi? Sebelum pilihan raya dulu, kejar. Presiden berada di Sabah, ikut pergi Sabah. Presiden berada di Kelantan, ikut pergi Sabah, Kelantan. Semata-mata untuk melobi. Macam-macam cara saya. Dan bila bertanding saja, bila kalah, yang salah Presiden. Itu keadaannya. Jadi saya rasa dalam keadaan beginilah, saya bersetuju dengan Ketua UMNO Bahagian Lak Datu tu. Saudara, UMNO yang wakil Barisan Nasional bertanding di 108 kursi. Bila dengar saja UMNO dapat 108 kursi boleh bertanding, semua suka. Terbaiklah Presiden. Kerana dapat memperjuangkan jumlah kursi yang lebih banyak daripada Parti Keadilan. Tapi apa jadi? Bila dapat banyak, nak jadi wakil. Bila dapat jadi calon, cium tangan, suka apa semua. Bila kalah, Presiden yang salah. Saya rasa itu tindakan yang tidak baik. Saya harus berlapang dada, semua harus memikul tanggungjawab. Di sinilah saya katakan, kadang-kadang saya lebih menghormati warga daripada Parti Keadilan. Mereka kekal, mereka tidak langsung mengkhianati perjuangan Parti Keadilan. Semua wakil-wakil daripada Parti Keadilan mengundi siapa saja yang diarahkan oleh parti. Tidak ada bersikap khianat. Macam selalu saya katakan, bagi mereka akan mempertahankan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berbeza dengan UMNO. Tak dapat jadi calon pun, maki hamun. Kemudian lakukan sabotaj. Ramai kawan-kawan saya daripada Parti Keadilan, bila bersembang dengan mereka kata, nak buat macam mana? Tak ada rezeki, mungkinlah akan datang. Datuk Seri Anwar Ibrahim akan lantik. Tak ada pun. Tapi tidak pula akan menjadikan mereka putus asa. Mereka marah dengan presiden mereka. Tak ada. Dan sepanjang saya berada di kawasan-kawasan, di 6 buah negeri, tidak langsung saya terlihat wakil daripada Parti Keadilan, pimpinan keadilan yang memberontak. Semua mereka menyokong calon-calon daripada UMNO Barisan Nasional dengan penuh keikhlasan. Yang menjadi masalahnya, setengah pihak yang begitu tawaduk nak jadi calon. Bila tak dapat jadi calon, melakukan sabotaj. Itu keadaan saya. Sebab itu saya juga setuju dengan pandangan Datuk Sabri ataupun Dikmat, Ketua UMNO bahagian Kuala Terengganu. Sebab dia mencadangkan pada Presiden, kali ini katanya kena adakan pertemuan dengan semua ketua-ketua cawangan. Jadi kalau boleh, tak payahlah libatkan ketua bahagian.
ataupun timbalan ataupun naib, tak payah. Jumpa dengan semua ketua-ketua cawangan. Ialah ketua bahagian pun ketua cawangan. Dan bercakap berterus terang. Zahirkan perasaan anda. Kekecewaan kita. Bagaimana sikap ketua-ketua bahagian yang tak dapat jadi calon. Kemudian bagaimana pertembungan jawatan bertanding dalam pemilihan bahagian rupanya mengundang masalah yang berlakunya sabotaj. Dan akhirnya parti jadi masalah. Rumah UMNO yang disengit-bengit. Kerana katanya dalam keadaan ini siapa yang benar-benarnya memperjuangkan UMNO. Kerana ramai yang merajuk kerana tidak dihargai dan bila tidak dihargai terus melupakan UMNO. Itu kenyataan daripada Datuk Sabri ataupun Dek Mat. Sebab itu dia kata dia kali ini mereka berusaha untuk dapat calon kerana nak cari makan. Bila dapat pejawatan, semua tepuk tangan. Bila tengok saja Datuk Si Presiden, dipujalah sebelum jadi calon ataupun dah jadi calon. Tapi bila kalah, Presiden je sasaran. Jadi sekadar peringatan dan pandangannya, beliau mengatakan masa akan datang nak jadi calon, mereka yang 95% melobi nak dapat jadi calon tu, kalau boleh timbangkanlah untuk ditolak. Mereka tak pernah terima kasih dan bersyukur. Menurut kata Nek dia kata saya salah seorang calon yang dipilih oleh Yang Mohd Presiden dan beri peluang bertanding di Dun Ladang dalam Parlimen Kuala Terengganu. Saya redha dan terima akan kekalahan ini. Dan saya ingin memberi pandangan kata cukup-cukuplah kita mengadu domba sesama kita. Bermuhasabah diri dan pasang niat untuk terus bekerja dan memperkukuhkan parti. Untuk pilihan raya negeri yang akan datang, katanya, saya dah isytihar dengan semua AJK bahagian bahawa saya tidak akan bertanding lagi. Tugas saya hanya menjaga parti dan menjadi ketua UMNO bahagian. Bermula di saat ini, katanya, dia akan mengetengahkan calon-calon muda yang berusia 50 tahun ke bawah untuk persiapan dalam pilihan raya akan datang. InsyaAllah, tiada daya dan upaya saya kecuali bantuan dan pertolongan dari Allah juga hendaknya. Jadi kita kena ingat saya, satu perkara je. Kalau tak kerana Yang Mohd Presiden, kita UMNO dah lama berkubur. Itu benar. Dia kata kalau tak ada kerana Presiden, UMNO dah lama berkubur. Memang pun sejak pilihan raya yang ke-2018 dulu, pilihan raya tahun 2018 lagi. Tapi kerana Presiden mempertahankan. Jadi sebenarnya lepas pilihan negeri ini, makin menyerahlah orang-orang yang sembunyi sebelum ini. Sekarang ni mereka start melontarkan macam-macam. Saya dengar juga undur ZMD. Apa benda dia orang ni? Tiba-tiba nampak kebencian. Jadi saya haraplah agar ahli pimpinan Majlis Tinggi kenal pasti orang yang membuat video yang tular dalam media sosial. Orang-orang macam ini saya rasalah kalau berada bahagian anda, sisihkanlah. UMNO tidak memerlukan orang yang sebegitu. Orang yang tidak tahu menghormati pemimpin. Orang yang sering menggugat kursi kepresidenan parti. Sedangkan parti-parti lain tak ada masalah pun. Jangan lupa saya satu ketika di Terengganu PAS kalah. Zaman Pak Lah dah tahun 2004 rasanya, tak silap saya. Wuyup. Tapi mereka tawaduk, tak ada masalah. Dan hari ini mereka menang. Kita pula mengalami kalah. Jadi benda ini silih berganti. Jangan pula kerana kita kalah hari ini, maka presiden yang salah. PAS tak pernah pun menyalahkan presidennya. Keadilan tak pernah menyalahkan presidennya. DAP pun pernah. Daripada begitu banyak 24 kursi dulu, tinggal 11 kursi. Malahan, Lim Kit Siang sebagai presiden pun kalah di Padang Kota, di Pulau Pinang dulu saya. Tapi mereka tak pernah pun nak menyingkirkan. Membuat usul supaya disingkirkan parti DAP. Tak ada. Dan sekarang ni, janganlah kita nak bercakap. Sekarang ni, mesti bergundur. Dan kadang-kadang yang berunduk yang menuntut itu, adakah mereka tahu tentang politik? Bagaimana mau mencaturkan keadaan politik negara? Itu keadaannya. Saya haraplah. Sudahlah. Sebab itu saya kata terus terang saya amat menghormati warga Parti Keadilan. Dan mereka tawaduk. Bagi saya itulah. Kita hanya sekadar menghormati lah. Saudara, tak payahlah. Dia pula suruh saya join lah kalau gitu dengan Keadilan. Saya dari dulu lagi. Saya tetap orang UMNO. Cuma saya meluat melihat sikap warga UMNO yang tak henti-henti mementingkan diri. Mereka melihat jawatan daripada UMNO, selalu dia katakan, lain tak ada. Adalah ladang untuk mengaut kekayaan. Sikap mereka inilah membuatkan rakyat benci kepada calon-calon yang diturunkan oleh UMNO. Akhirnya, calon-calon UMNO juga mengalami kekalahan. Kerana sikap mereka. Saling bergaduh, sebagai tuduh-menuduh.
Macam mana saya kata tadi, saudara, saya melihat ada satu kiriman sahabat saya, saudara Halim daripada Bukit Mertajam. Dia kata dia kecewa. Saudara, dia amat kecewa apabila melihat satu hari itu dia kata pada tanggal 13 bulan. 3 bulan kemarin dululah saudara. Hari ini 16, 3 hari lepas. Lepas saja pilihan raya, beliau bertemu dengan kawan-kawannya. Dia tahu dia bukan ahli parti. Dia bukan ahli parti UMNO. Tapi dia berkawan baik dengan orang UMNO, dia kata. Jadi dia di Bukit Mertajam, tak silap saya. Dia hantar kiriman pada saya, dia kata minum kopi pagi. Dan mereka bertepuk tangan, suka melihat kegagalan UMNO. Sedangkan mereka orang UMNO. Inilah yang mengecewakan beliau. Dia kok nak rapat nak jadi UMNO pun kalau gitu keadaannya, sudah Halim Bukit Mertajam. Ini keadaannya. Apa yang beliau risaukan sekarang, sebelum itu kan terjadi. UMNO bukan saja terjejas teruk akibat pembelotan ahli. Dan penyokongnya, malah tempiasnya turut dirasai oleh Pakatan Harapan. Banyak kursi Melayu Pakatan Harapan tewas bukan kerana kurang undi berbanding Perikatan Nasional. Tapi disebabkan oleh pertambahan undi pada Perikatan Nasional diberikan oleh ahli dan penyokong UMNO. Itu kata Saudara Halim dari Bukit Mertajam. Dari perbualannya dengan kawan-kawan sambil minum kopi. Dia kata jelas katanya. Pengkhianat UMNO. Mereka yang telah dipecat dan dibantu oleh kuncu-kuncu mereka adalah UMNO. Mereka inilah telah berjaya melaksanakan misinya. Akhirnya jadilah seperti pepatah Melayu, kerana nyamuk seekor, seluruh kelambu dibakar. Ini pandangan Saudara Halim daripada Bukit Mertajam. Kiriman pada saya, saudara. Kerana itu katanya, UMNO harus selesaikan 3 isu penting. Ini 3 isu ini perlu diselesaikan secara tuntas. Sebelum kehadiran pilihan raya yang ke-16. Itu kerajaan perpaduan pula harus tumpu perhatian untuk membina negara. Dan beliau mengharapkan agar pimpinan negara kurangkan berpolitik. Dan buktikan kebolehan mentadbir dan memerintah rakyat sebelum tibanya pilihan raya yang ke-16. Kerana dia kata, saya baru saja habis bersarapan dengan kawan-kawan yang kebanyakannya adalah ahli UMNO. Mereka kelihatan begitu gembira walaupun kalah kerana merasa puas hati dapat melepaskan geram pada Presiden UMNO. Jadi kata saya hanya mengucap tahniah pada mereka kerana berjaya menjatuhkan parti sendiri. Tak ubah seperti menang bertaruh. Macamlah ini Leban Malang. Tapi tanah tergadai. Kita cuma berdoa kepada Saudara Halim agar UMNO mampu menyelesaikan hal rumah tangganya sendiri secara baik. Saudara Halim bukan ahli UMNO. Dan beliau berharap agar pimpinan di Anjung tingkat 38 dapat segera menyelesaikan persoalan ini. Ya, sekarang dia kata jika kita tidak bersiap sedia untuk menghadapi masa depan nanti, kita akan menjadi seperti Parti Kongres di India. Bagaimana Parti Kongres pun bangkit juga, saudara. Yang terbaru dalam pilihan raya selepas begitu sekian lama. Saya ingat dalam 3 penggal ke 4 penggal di India. Akhirnya Kongres sudah bangkit balik. Begitu juga Golkar di Indonesia. Jadi, beliau mengharapkan supaya saya kekal istiqomah dalam kepimpinan mempertahankan UMNO. Saya tetap sebab saya adalah orang UMNO, saudara. Okey, tuan-tuan, saya baca sikit lagi ni. Dalam video berkenaan, Adnan dilihat hadir memberi sokongan kepada pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin di Mahkamah Kuala Lumpur. Bagaimanapun, kenyataan Adnan membuat Muhyiddin terkejut dan mempersatkan perkara itu. Macam mana jadi begitu? UMNO bungkus, banyak cerita, jawab Adnan. So, saya rasa Adnan Yaakob, Menteri Besar, bekas Menteri Besar Pahang ni, dia dah hidup senang, dah ada hasil UMNO. Tak patutlah orang cakap kau dia nak pelekeh UMNO macam tu. Patutnya sekarang ni waktu dia nak support UMNO lah, bukan nak pelekeh. Tak baik lah cakap macam tu. Sebab dia pun hidup senang lain hasil UMNO juga masa jadi menteri dengan UMNO. Okey tuan-tuan, marilah kita terus menyokong kajian dan Pembelaan Ibrahim. Assalamualaikum.